Baik penonton, adakah anda suka berkongsi maklumat dan berita terkini di media sosial? Nanti dulu, sebelum sebar, buatlah semakan terlebih dahulu. Bagaimana nak semak kesahihan sesuatu berita? Dapatkan maklumat sahih hanya di portal rasmi sahaja atau anda juga boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 20 Julai 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah pihak TNB ada menganjurkan cabutan bertuah dengan menawarkan wang ringgit sebagai hadiah? Nampak seronok dan menarik bukan? Namun jangan mudah percaya pada tawaran yang indah seperti ini. Untuk makluman, menurut Tenaga Nasional Berhad TNB, tidak menganjurkan apa-apa cabutan bertuah dan menawarkan wang ringgit sebagai hadiah. Orang ramai diingatkan agar tidak terpedaya dengan tawaran skema ini. Ini adalah taktik individu atau pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Elak berkongsi info palsu di mana-mana media sosial. Elak memberi maklumat peribadi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Anda pengguna aplikasi Telegram? Adakah anda ada menerima maklumat berkenaan akaun Telegram dengan nama My Program Bantuan Perniagaan KUSKOM My? Awas dan waspada. Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, berikutan penyebaran akaun Telegram dengan nama My Program Bantuan Perniagaan KUSKOP My, pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP ingin menegaskan bahawa KUSKOP tiada kaitan dengan perkara tersebut atau mana-mana akaun Telegram dan juga WhatsApp. Orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati supaya tidak terlibat dengan sebarang perkhidmatan atau terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, kini kita ikuti kenyataan media Polis Daerah Alor Gajah Melaka berkenaan isu tular anak menjadi mangsa kekasaran pelanggan yang tidak berpuas hati pada 18 Julai 2023 yang dimuat naik melalui akaun Facebook. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku pada 16 Julai 2023 dan satu laporan polis telah dibuat oleh bapa mangsa pada 19 Julai. Menurut beliau, anaknya telah dikasari oleh seorang individu yang tidak berpuas hati dengan harga jualan umpan memancing yang dijual olehnya. Polis sedang giat memburu suspek yang terlibat dalam kes ini dan orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi IPD Alor Gajah di talian 065562 222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Kita bawakan pula penafian seterusnya adalah daripada pihak Jabatan Peguam Negara menafikan dakwaan wujudnya pendakwaan terpilih bermotifkan politik dan penganiayaan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang. Justeru Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan pertuduhan itu berdasarkan keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan dan bukannya atas desakan mana-mana pihak atau faktor yang lain. Tambah beliau, sekiranya terdapat keterangan dan bukti kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang, orang berkenaan akan didakwa oleh Jabatan Peguam Negara. Awas, ya, skema pancing maklumat peribadi dan perbankan orang ramai menggunakan akaun media sosial palsu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran hadiah mudah yang banyak ditawarkan di media sosial. Apa yang anda perlu lakukan sebagai langkah berjaga-jaga adalah sentiasa membuat carian di internet atau media sosial sebelum meneruskan urusan. Perlu diingat, jangan dedahkan kata laluan dan maklumat perbankan anda kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Berhati-hati dengan surat palsu yang menyalahgunakan nama, logo atau nama pegawai Bank Negara Malaysia. BNM tidak akan meminta sebarang bayaran terdahulu atau dana. Sekiranya anda menerima surat atau permintaan seperti ini, sila laporkan dengan segera kepada BNM Link iaitu di bnmlink.bnm.gov.my atau anda juga boleh hubungi talian ini 1300 88 5465.
Jangan sesuka hati tekan atau muat turun aplikasi yang diterima melalui laman sembang sosial. Jika anda tertipu dengan aplikasi tidak sah, segera buang aplikasi yang disyaki aplikasi malware. Segera menukar kata laluan akaun bank anda dan laporkan sebarang transaksi meragukan kepada bank anda dan laporan polis perlu dibuat bagi membantu siasatan. Usah pula tertipu dengan pinjaman tidak wujud. Sedikit ini, tawaran pinjaman palsu ini biasanya melalui media sosial. Apa peranan anda? Pastikan anda sentiasa berhati-hati dengan pinjaman sebegini yang mudah untuk lulus melalui internet. Pastikan pinjaman hanya dibuat dari agensi kewangan berlesen seperti bank dan syarikat pinjaman wang berlesen. Jangan membuat sebarang pendahuluan bayaran caj perkhidmatan serta jangan dedahkan maklumat perbankan anda kepada mana-mana pihak. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Bersempena dengan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang, pastikan anda terus kibarkan jalur gemilang. Berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, beta ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara. Pertempuran epik, dua gergasi bola sepak Malaysia. Juara bertahan kini bersedia menggegar aksi perlawanan. Atau The City Boys bakal menggamatkan aksi perjuangan dalam perlawanan akhir Piala FA 2023. Sabtu 22 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, kita aktifkan segmen Semasa. Ke arah memantapkan pengurusan bencana dan persiapan menghadapi perubahan cuaca luar jangka, 6 peraturan tetap operasi PTO baharu bakal dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Antaranya meliputi komunikasi, bencana, bencana nuklear dan radiologi, bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa serta bencana tanah runtuh. Antaranya meliputi komunikasi bencana, bencana nuklear dan radiologi, bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa serta bencana tanah runtuh. Kini draft berkenaan telah dibuat. Jadi PTO ini juga perlu untuk kita libatkan academician, NGO. We have NGO civil society yang contohnya yang terlibat dengan
teknikal. Kita ada Persatuan Jurutera contohnya. Technologies Board pun ada. Jadi sebelum kita keluarkan, ada lebih baik we go one round untuk lengkapkan dengan mendapatkan pandangan daripada expert dan juga stakeholders yang mempunyai kepakaran dalam pengkhususan yang terlibat. Sebelum ini, NADMA telah mengeluarkan 7 PTO iaitu banjir dan siklon tropika, industri, jerebu, petrokimia, gempa bumi, tsunami serta kemarau. Satu unit penyelarasan harus segera ditubuh agar dapat mengekang isu 3R iaitu berkaitan raja, agama dan kaum. Jelas beliau, ia bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan menyalahgunakan isu berkaitan 3R sepanjang tempoh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Tidak ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan menyalahgunakan isu-isu berkait 3R. Ya, jadi kita tidak mahu ada bibit-bibit perpecahan akibat daripada sentimen perkauman yang sempit, menggunakan hujah-hujah yang boleh kita anggap sebagai keagamaan yang ekstrim. Kira-kira 3,000 pelajar tingkatan 6 dan kolej vokasional di seluruh negara akan menerima bantuan RM50 sebulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Mereka merupakan pelajar yang tidak mendapat sebarang bantuan. Lebih 80% merupakan keluarga B40. Di sini lagi sekali saya memberikan jaminan bahawa ada 11 barangan kawalan kerajaan yang bersubsidi dan juga yang termasuk yang tidak bersubsidi seperti gula, tepung yang sememangnya tidak naik dan tidak mengalami sebarang kenaikan kerana ianya dikawal penuh oleh pihak kerajaan. Apapun barang-barang pilihan rakyat, itu kita tidak kawal sebab itu terpulang kepada rakyat untuk memilih. Kerajaan kita menepani isu kos sara hidup rakyat, tetapi kerajaan tak boleh untuk mengawal kos gaya hidup rakyat. Itu yang saya nak tegaskan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menawarkan ganjaran 10% daripada nilai rampasan kepada mana-mana individu yang memberikan maklumat tepat mengenai barangan yang dikategorikan lari cukai berserta pelakunya. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata imbuhan atau ganjaran akan diberikan jika maklumat yang disalurkan membawa kepada kejayaan penangkapan individu atau sindiket tertentu. Orang ramai yang memberikan maklumat yang tepat sehingga tertangkapnya barang-barang lari cukai. Contoh RMK, ringkasannya RMK, rokok, minuman keras, kenderaan. Orang-orang yang memberikan maklumat yang tepat, maka mereka akan diberi 10% daripada nilai rampasan. Jika nilai rampasan itu RM1,000,000, maka mereka akan diberi, pemberi maklumat yang tepat itu, mereka akan diberi RM100,000. Dan maka saya dengan ini mengumumkan perkara yang tak pernah diumumkan ini supaya lebih ramai rakyat di luar sana menghubungi Kastam jika melihat perkara yang disyaki. Isu gangguan bekalan air yang dialami penduduk di kawasan Lukut dan Bukit Pelanduk sejak 2 tahun lalu dijangka dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Kerja-kerja penggantian serta baik pulih tangki simpanan dilaksanakan oleh pihak Syarikat Air Negeri Sembilan Sains dengan peruntukan RM5.8 juta. Ini kita cuba selesaikan kerana dengan adanya tangki ini juga dapat membantu kawasan perumahan sedia ada yang menghadapi masalah untuk sehari dua
Kalau dia simpan air sehari di tangki rumah mereka, ini boleh bantu dia sehari. Maknanya kalau air tak ada dalam tempoh 2 hari atau sehari setengah dia boleh selesaikan. Mana tak ada gangguan teruk sangat. Apakah ia AirAsia Super App? AirAsia Super App memperkenalkan 3 inisiatif sebagai sebahagian daripada sokongannya terhadap inisiatif Payung Rahmah, termasuk promosi tambang RM1 bagi AirAsia Ride. Promosi membabitkan 5 kawasan tumpuan utama. Promosi itu membabitkan 5 kawasan tumpuan utama iaitu Putrajaya dan Cyberjaya, Bukit Bintang, Bandar Sunway, Bangsa South serta Mount Kiara. The mechanism of it is anything less than RM5 will be one. So typically for RM5 you can get up to around 7 or 8 kilometers max. But apart from this RM1, actually throughout this period for Ramah Ride, we also put in at a certain time, certain day, a RM3 or RM2 promo as well. Setiap tempahan RM1 AirAsia Ride, pelanggan akan diberi peluang menebus pakej Rahmah Ride, Fly and Stay dengan potongan harga RM50 untuk tempahan hotel dan penerbangan melalui platform OTA. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET tidak hanya memfokuskan kepada pelajar lepasan sekolah menengah, mahasiswa yang tamat pengajian di institusi pengajian tinggi IPT juga boleh menyambung pengajian mereka dalam bidang berkenaan bagi menambah kemahiran dan kepakaran masing-masing. Pengarah Ghazali Shafie Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata ia akan memberi nilai tambah kepada mahasiswa memandangkan bidang TVET kini semakin mendapat permintaan tinggi daripada pihak industri. Industri TVET ini perlu dikembangkan khususnya kepada mahasiswa, pelajar, belia yang memerlukan pendedahan. InsyaAllah saya yakin dengan pendedahan ini, dengan pendekatan TVET ini cukup bermakna untuk belia-belia masyarakat di kampung ataupun desa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama kira-kira 50 penduduk kampung Pauh, Padang Terap, Kedah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berusaha menyebar luas kepentingan mempelajari ilmu falak kepada masyarakat. Pelbagai program melibatkan ilmu falak bersama Persatuan Falak Syari'i dan juga institusi pengajian tinggi sedang dirangka. Kepakaran dalam ilmu berkenaan juga membantu dalam pelaksanaan ibadah menerusi ketetapan kiblat dan juga pengiraan tarikh penting dalam bulan Islam. Hasrat kita untuk memberi maklumat yang sebenar kepada masyarakat di Malaysia ini tentang ilmu falak supaya mereka lebih dekat bahawa tentang ilmu falak ini merupakan satu cabang elemen dalam ilmu syariah yang kita perlu melestarikannya, memberi pemahaman. Kegiatan menyediakan dokumen imigresen palsu secara dalam talian akhirnya terbongkar. Suspek warga Myanmar dipercayai mengaut keuntungan mencecah RM360,000 di berkas. Suspek dikenali sebagai Ayah K dalam aplikasi WhatsApp ditahan ketika dalam perjalanan untuk menyerahkan pas lawatan kerja sementara palsu di Dataran Merdeka. Operasi kemudiannya membawa kepada penggeledahan premis kediaman suspek di Sentul. Hasil penggeledahan, kita telah merampas satu set peralatan komputer lengkap yang disyaki digunakan untuk memalsukan dokumen palsu seperti 26 keping kad UNHCR dan bila kita pergi ke rumah suspek kita dapat lagi 1,500 di samping dokumen-dokumen palsu yang lain. Modus operandi sindiket itu tertumpu di sekitar Lembah Kelang, menyasarkan warga Myanmar dan Bangladesh yang mempunyai masalah untuk mendapatkan dokumen sah.
Baik penonton, sebelum kita berehat seketika, ingin kami sampaikan pesanan. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian, anda boleh hubungi terus talian 997. Mohon agar anda tidak mudah percaya pada panggilan daripada pihak atau individu yang tidak dikenali, kerana ia mungkin skamer yang cuba untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda dengan menyamar sebagai pihak berkuasa dan agensi kerajaan. Sila matikan segera talian tersebut. Pastikan kita lebih bijak daripada skamer. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir, iaitu segmen notifikasi. Kita menghargai usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi. Beta turut menghargai pelaksanaan pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Kerajaan ini tumpu program ekonomi dan masa depan anak-anak. Saya jumpa pelabur-pelabur Jepun yang memang ada di sini. Di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor, Perak dan Kulim High Tech. Saya bagi penjelasan tentang dasar kita, insentif kita dan kerjasama kita termasuk pelatih-pelatih Tibet. Dan apa jawapan mereka? Dalam perjumpaan itu, syarikat yang sedia ada dari Jepun akan menambah pelaburan 20 bilion ringgit di Malaysia. Apa relevansi dengan anak muda? Mana peluang pekerjaan bertambah? Apa kaitan dengan Tibet? Maknanya keperluan anak-anak dalam bidang khusus itu bertambah. Dan sebab itu kita galakkan industri untuk masuk ke Tibet. Beritahu dan ada sinergi. Dan ini ada kaitan dengan masa depan kita. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, di minit-minit yang terakhir ini kami bawakan segmen notifikasi untuk kami war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui dan sertai. Ayuh kita mulakan dengan maklumat ini. Ya, sama-sama kita saksikan pada pukul 6 petang nanti. Apakah ia? Ya, kita bawakan program Anda Muskil, Kami Jawab dengan topik yang dibawa adalah Detik Terakhir. Pada 20 Julai 2023, Khamis, 6 petang bersama dengan panel yang diraih iaitu Ustaz Muhammad Syazni Abdullah iaitu Ketua Jabatan Hal Ehwal Islam PPUM bersama pengacara anda iaitu Aiman Sufian Aizman. Ya, anda boleh saksikan di saluran TV1 secara langsung pada pukul 6 petang. Juga anda boleh ikuti melalui Facebook dan juga YouTube TV JAKIM. Dan untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Dan untuk berinteraksi, juga anda boleh pergi secara live di Facebook TV1. Diikuti dengan forum perdana Ehwal Islam dengan topik yang dibawa adalah Antara Hijrah dan Azam.
Ya, biasa kita dengar azam yang terlebih dahulu. Tapi perlu kita ingat ada perkataan hijrah. Ya, jadi di manakah keutamaannya? Adakah hijrah dan azam? Sama-sama kita saksikan Forum Perdana Ehwal Islam 20 Julai 2023 9 malam ini di studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Anda boleh saksikan siarannya secara langsung di TV1 dan juga untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan ini maklumat yang dinantikan, ikuti channel TikTok rasmi Polis Juraja Malaysia. Ya, ini barulah TikTok yang asli, yang asal rasmi. Anda boleh carian dengan cariannya adalah @PDRMSIA_rasmi. Pastikan ejaan ini betul ya, jangan salah TikTok. Pastikan TikTok PDRM adalah yang sebenarnya adalah @PDRMSIA_rasmi. Dan Ketua Polis Negara @IGRAZOR. Itu adalah TikToknya. Jangan ambil kesempatan. Kenapa? Kita sedia maklum bahawa di TikTok ramai yang kongsikan video-video tular dan pastinya mereka suka untuk tag pihak PDRM. Cara yang betul anda kena dapatkan bagaimana caranya. Bukan untuk sebarkan ataupun tularkan video yang telah anda rakam, tetapi ada caranya anda perlu dapatkan di TikTok dan juga maklumat di PDRM. Dan ini pula kami bawakan kepada anda, My Future Job kini kembali beroperasi. Mengumumkan bahawa portal My Future Job kini kembali beroperasi. Anda juga boleh hubungi ya untuk maklumat lanjut ataupun pertanyaan lanjut. Sila hubungi talian 03-8091-5300 atau anda boleh email ke myfuturejobs@perkeso.gov.my. Hari Pengguna Kebangsaan HPK 2023 pada 28, 29 dan 30 Julai 2023 bertempat di Plaza Pavilion Bukit Jalil. Ya, Piazza Pavilion Bukit Jalil, dan hadiah dan cabutan bertuah keseluruhan bernilai melebihi RM200,000. Ada 40 aktiviti. Anda boleh imbas QR kod yang tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut. Program Madani Afiat at 1 Hour Malaysia Clean Up peringkat negeri Terengganu 2023 pada 23 Julai 2023 Ahad 7.30 pagi bertempat di Program Perumahan Rakyat PPR Padang Hilir Kuala Terengganu, Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan ini pula kami bawakan kuis awal Muharram Kelab Taha 1 Muharram 1445. Ya, terbuka kepada semua ahli dan hadiah tunai untuk 100 pemenang. Dan kita bawakan lagi maklumat kepada anda, pemakluman keputusan ujian kelayakan calon guru secara dalam talian ya bagi beasiswa perguruan persekutuan program ijazah sarjana muda pendidikan ISMP ambilan tahun 2023 boleh disemak mulai 20 Julai 2023 Khamis jam 3 petang di pautan ya anda boleh saksikan ukcg.moi.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.